Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini hadis yang kelima dengan tajuk tiada pengecualian menuntut ilmu. Kenapa manusia ni perlu menuntut ilmu? Pada malam ni insya-Allah kita jawab sekadar kemampuan yang ada. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Riwayat Ibnu Majah. Yang bermaksud pada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim. Ada yang pendek ya. Tapi kalau kita nak scrutinize, kalau kita nak detailkan dia, nak mendalami dia, perbahasan memang luas. Pada malam ni saya akan beri satu garis panduan yang ringkas. Bagi saya mungkin lebih. Ada 7 sebab kenapa manusia itu perlu menuntut ilmu. Nah? Dan kita selalu menyebut ilmu ini tidak terbatas kepada ilmu agama semata-mata. Nah? Ilmu dunia juga penting. Baik. Jadi kenapa tiada pengecualian menuntut ilmu? Di antaranya yang pertama, hujah saya ialah kata-kata ulama, awaludin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah. Nah? Jadi kalau kita tak mengenal Allah, agak-agak bagaimana amal ibadah kita, tuan-tuan? Agak-agak. Apakah akan diterima? Kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita jahil. Sebab ada hadis yang menyokong yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qura'un fasaqatu. Hadis yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Yang mana selagi akan datang di akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Hadis ini disyarahkan oleh para ulama, ahli ibadah yang jahil, amal-amal mereka tidak diterima. Apatah lagi kita tidak mengenal pencipta alam ini. Baik. Jadi hujah yang pertama, kata-kata ulama, awal agama ialah mengenal Allah. Bagaimana cara untuk mengenal Allah? Ini melalui ilmu. Dan saya tertarik dengan pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebelum saya jadi freeze, sejuk, tolong off aircon tu. Dia bila aircon kuat, ustaz ni memang cerai. Saya kalah sungguh, tuan-tuan. Kali itu khutbah jemaat, aircon betul-betul direct mati aku hari ni. Ya, tak boleh. Saya tak tahan. Baik, kalau tidur kena ada aircon. Itu memang pelik pula lah. Sebab ada kain selimut. Lain kali tuan-tuan bawa kain selimut untuk saya, kira okey lah. Baik. Baik. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, cara kita nak mendapatkan ilmu banyak cara. Yang pertamanya beliau menyebut ialah membaca. Sesuai dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada ulama yang mentafsirkan Iqra di sini ialah menuntut ilmu. Ada yang terus kepada pengertian asal membaca. Memang betul. Melalui pembacaan insya-Allah ilmu kita akan bertambah. Kadang-kadang ustaz seperti saya ni pun yang ada sikit-sikit ilmu ni, yang kita sampaikan ni semata-mata modal orang lain juga. Kan? Jadi ustaz lain pula dengar saya, dia pun cedok saya juga. Saya dengar orang cedok dia, sama-sama cedok kan. Jadi begitu. Nah, hasil pembacaan. Nah. Jadi makna yang pertamanya sesuai dengan firman Allah. Nah. Yang pertama, makna wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Muhammad
Dengan nama Tuhan yang mencipta, yang mencipta alam ini, mencipta kamu. Jadi di antaranya membaca. Yang kedua berguru, tuan-tuan. Berguru kita tak nafi macam kita wujudkan majlis ilmu. Kalau berguru ni tuan-tuan sila rojoklah suratul Kahfi ya. Ayat 60 hingga 70, kisah Nabi Musa alaihissalam berguru dengan Nabi Khidir. Melayu kata Khidir. Kita tanya Tok Guru di sebelah Penang, dia kata Khodir Ustaz. Hijau. Kita biasa orang Melayu Khidir. Tapi Tok Guru kata sebenarnya Khodir. Khodir ni hijau. Jadi dia bukan biru punya geng. Tu nampak Nabi hijau. Tu dia cerita dia. Jadi tuan-tuan dirojok sendiri dalam suratul Kahfi 11 ayat. Ayat yang pertama 60 tu menceritakan Nabi Musa berguru dengan Khadir. Berguru salah satu. InsyaAllah akan menambahkan ilmu pengetahuan kita, yang mana hadis pada malam ini menjelaskan tidak ada pengecualian. Lelaki baik, perempuan baik menjadi kewajipan. Yang ketiganya di antaranya dengan kita melihat. Betul? Ada manusia yang mungkin dia pick up very fast, cepat. Dia dapat tangkap cepat. Dengan melihat dia boleh faham. Begitu juga kita disarankan oleh Allah, cuba kita melihat alam semesta. Langit yang begitu hebat, besar, tak ada tiang, tak jatuh pun atas kepala kita. Bumi yang terbentang luas. Ini tuan-tuan. Dengan melihat kita sedar insya-Allah. Bukan coincidence, bukan ataupun nature. Semula jadi alam ini. Tidak. Sudah pastinya ada penciptanya. Sesuai dengan As-Sajdah ayat yang keempat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Pagi esok hari Jumaat. Tuan-tuan datang, kalau solat subuh berjemaah, lazimnya di Malaysia ni tuan imam akan bacalah surah As-Sajdah ni. Surah ke-32 ada 30 ayat, kemudian diikuti dengan surah Al-Insan atau surah Ad-Dahri, surah ke-76 ada 31 ayat. Jadi nak habis dua surah ni tuan-tuan memang seksa lah. Kena imam pula baca pertengahan. Laju sangat pun tak, lambat sangat wasatiyah lah kiranya. Dia jadi dia baca tu kita pun bila nak habis lah. Jadi sebenarnya masyarakat kita ni, dia menganggap, masyarakat Melayu ni menganggap As-Sajdah ni macam kewajipan. Kalau tengok hadis Bukhari, Nabi tak baca setiap minggu. Kita pergi Mekah pun, sebulan saya berada di Mekah pada tahun 1995 untuk musim haji. Sekali pun tak dapat surah As-Sajdah. Tu dia cerita, kita di Malaysia, kalau tuan imam tak baca minggu ni okey lagi, minggu depan tak baca silap-silap kena pecat. Dia sibuk nak dengar surah Sajdah, tapi dia pun tak faham dalam surah As-Sajdah banyak pengajaran tuan-tuan, soal politiknya, soal manusia-manusia yang menyesal di hari akhirat. Cerita Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang mencipta langit, bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya, termasuk kita. Dengan melihat tuan-tuan alam sekitar, kita yakin dan percaya ilmu kita akan bertambah. Jadi banyak cara, berguru, membaca, begitu juga dengan melihat dan sebagainya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ada sebuah hadis tuan-tuan. Dalam kitab Minhajul Abidin ada. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Saya terbaca dalam kitab yang disusun oleh Dr. Yusuf Qardawi. Beliau juga memuatkan hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Mu'adh. Maksud hadis, ilmu adalah imam kepada amalan. Dan amalan adalah makmumnya. Ini menunjukkan ilmu mendahului amal. Jadi amat salah tuan-tuan kalau kita hanya menyebut iman
amal. Yang ni lagi cerah. Dia kena sebut ilmu dulu. Sebentar lagi saya akan kuat dengan hadis Muslim, hadis ke-137. Kan? Yang tadi saya tak pasti riwayat siapa. Kitab Minhajul Abidin tidak nyatakan. Dr. Yusuf Qaradawi hanya menyatakan yang diriwayatkan oleh Mu'ad. Ilmu adalah imam kepada amalan. Dan amalan itu adalah makmumnya. Ini semua sebagai dalil kewajipan mendalami, berusaha untuk memperolehi ilmu-ilmu. Contoh apatah lagi ilmu agama. Saya tidak menafikan ilmu dunia juga penting. Baik. Kenapa ilmu itu penting? Ini jawapannya ada 2 kitab tuan-tuan dengar ni. Kenapa ilmu itu penting? Fokus utama kita ilmu agama. Dengan ilmu agama tuan-tuan manusia takut kepada penciptanya. Kan? Dengan ilmu agama juga menghalang manusia daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Bila tak ada ilmu, macam mana nak takut pada pencipta? Kita kemukakan dalam Quran. Kita baca terjemahan, kita baca ayat. Terjemahan tuan-tuan dengar. Memang kita tidak nafi ada sebahagian ulama mentafsirkan ayat ini innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang takut, yang paling takut nak melanggar perintah-perintah Allah ialah ulama. Kadang-kadang saya renung, bukan saya condemn tafsiran, tidak. Takkan ulama saja yang takutkan Allah. Saya ustaz, habis balik awal, tuan-tuan baru nak start. Lagi ketinggalan. Jadi kita dengar tuan-tuan, 2 tafsiran. Satu Arab Saudi, satu pimpinan Ar-Rahman. Kita dengar siapa yang dimaksudkan hamba yang takut pada Allah, ulama ke atau siapa? Baik. Surah Fatir yang saya baca, surah ke-35 ayat 28. Saya tengok di sini sama dengan sini. Ini Ish Zainuddin Hamidi, sama dengan pimpinan Ar-Rahman. Baik. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, tuan-tuan. Tak semesti ulama. Walaupun dia ulama, dia tak beramal dengan ilmu dia, tak jadi juga. Kita orang awam yang ilmu kita cetek, tapi kita yakin kita beramal dengannya, kitalah yang akan menjadi hamba-hamba yang takut untuk melanggar perintah Allah. Tafsir Arab Saudi, kalau tak salah saya muka surat 700 ayat yang sama. Tuan-tuan dengar. Ini menyokong. Dia bukan ulama semata-mata yang takut pada Allah, tapi orang yang berilmu. Yang ilmu dia bagaimana? Kita dengar tafsiran dalam tafsir Arab Saudi. Kalau tak salah saya muka surat 700, tuan-tuan. Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Ini dia, tuan-tuan. Walaupun kita orang awam, kita meyakini dengan ilmu agama yang kita tuntut, maka jadilah kita manusia yang begitu yakin yang maha besar lagi maha berkuasa hanyalah Allah. Ada seorang ulama, tuan-tuan, dia saya tak ingat nama dia. Dia ada buku simpanan kitab yang beliau karang diterjemah dalam bahasa Melayu ketika saya berada di Yaman dulu, orang dia. Beliau menyebut sesiapa yang membesarkan makhluk syirik, dia berdalilkan ayat di dalam surah Al-Muddathir ayat ketiga. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah dia, besarkanlah dia. Tapi malangnya, tuan-tuan, bila kita dengar ceramah
kita bertakbir Allahu Akbar, ada mufti yang tak suka. Kan? Mufti tu hari ni cukup sibuk dah. Dia buat kerja bid'ah. Puak-puak tu tak berani kata bid'ah pula, no? Bila sultan mangkat, pergilah kata. Kan? Inilah tuan-tuan, kita ni kalau nak cakap, biar kita cakap semua sekali. Jangan kita ni macam seolah-olah yang berlaku dalam negara kita, dia panggil apa? Terpilih apa dah? Pendakwaan terpilih. Kita tak nak jenis tu tuan-tuan. Kan? Cakap semua. Kalau bid'ah, bid'ah. Tadi saya tengok macam-macam bid'ah dilakukan tuan-tuan. Kan? Contoh, tapi saya tak kata bid'ah. Jadi puak-puak ni tak berani cakap pula. Oh, mufti tu sibuk sungguh hari ni. Kan? Dengan tahlilnya, dengan baca suratul dahrinya, sangkut pula tu, tak boleh nak terus. Dia tengah baca dia tanya apa dia tu. Kan? Cerita mufti negeri Pasir Berdengung ni yang cerita ni. Dia tuan-tuan, ada anak murid saya di negeri Perak, dengar ceramah beliau di dalam radio Perak. Beliau menyatakan ada golongan ini yang asyik suka nak takbir, dia kata. Kan? Takbir biar bertempat. Dia marah betul dengan takbir. Kita rasa pelik tuan-tuan. Jadi kalau ada yang sokong mufti tu, tolong sampaikan. Kata Ustaz Syarilung, kata nak tanya dia satu soalan. Wahai Datuk Mufti, saya nak tanya soalan kepada Tuan, kepada Tan Sri. Yang mana lebih baik? Ungkapan Allahu Akbar atau hidup Melayu? Nak tanya tu lah. Kan? Cuba tanya. Dalam Quran, wa rabbaka fakabbir. Membesarkan makhluk syirik, tuan-tuan. Kan? Ini cerita dia. Yang marah sangat, kenapa? Tuhan sendiri memerintahkan kita supaya mengagung, membesarkan Allah. Ini orang yang berilmu, tidak semestinya orang yang alim. Walaupun ilmu sedikit, tapi dia meyakini yang maha besar, maha berkuasa, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan, kenapa kita perlu menuntut ilmu. Di antaranya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang takut kepada pencipta, takut nak melanggar perintah-perintahnya. Begitu juga makna kita tidak akan melakukan perkara-perkara mungkar. Baik. Kemudian tentang ilmu ni saya tertarik tuan-tuan. Dengar elok, nak masuk politik lah ni. Dia mula-mula mukadimah warak. Lepas 15 minit politik selalu. Nak cerita sikit tentang kepentingan ilmu. Tuan-tuan boleh rujuk surah Yusuf. Surah ke-12 di penghujung ayat 55. Sebab tu ilmu ni penting tuan-tuan. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang meminta jawatan untuk mentadbir mengurus bumi Mesir. Apa kata dia tuan-tuan? Di penghujung ayat, inni hafizun alim. Sesungguhnya aku ini hafiz. Makna pandai menjaga. Maksudnya amanah. Alim, aku berilmu pengetahuan. Maksudnya pengalaman aku vast experience. Cakap Jerman. Kan? Pengalaman aku luas dan aku cekap untuk melaksanakan tugas ini. Tengok tuan-tuan, kepentingan ilmu. Ini kisah seorang yang memohon jawatan untuk mentadbir sebuah negara. Penting tuan-tuan. Sebab itu Allah mengajar kita tuan-tuan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang ada persamaan dengan ayat 55 surah Yusuf tadi. Bahkan ada ulama menyatakan inilah di antara perintah Allah kepada umat manusia, kalau kita inginkan kehidupan kita kehidupan yang sejahtera dalam kehidupan kita di dunia, dalam sebuah negeri atau negara, ini syarat dia.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah mengajar, mendidik umat Islam, umat manusia supaya kita menyerahkan satu tugasan itu kepada ahlinya. Ahlinya rujuk kepada tadi kata-kata Nabi Yusuf alaihi salam, hafizun alim. Dia pandai menjaga, karena dia amanah, dan begitu juga dia memiliki pengalaman yang luas dan cekap untuk mengurus urusan yang besar ini. Tapi malangnya kita membelakangi saranan Allah. Betul tak? Kita menolak garis panduan Allah. Kita mentangkap muatnya. Itu yang jadi kelang kabut tu. Dapat pemimpin, macam duk katalah Pak Said. Dulu saya sebut banyak orang marah. Awaklah ustaz ni banyak politik. Hari ni saya baca tuan-tuan, saya ketawa seorang diri. Apa yang Allah firman satu persatu dah jadi kenyataan. Saya sering membaca ayat 72 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan ingat ayat ini. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah akan menzahirkan apa yang kamu rahsiakan. Hari ini dalam akhbar Harakah, tuan-tuan, ada 3 isu panas, isu politik. Pertamanya, pendedahan Tan Sri Sabaruddin Cik. Bagaimana ketika beliau menjadi pengerusi bank rakyat, kan? Sejumlah 40 juta pinjaman dikurniakan kepada Deepak Jai Kishan. Dia ni orang mana? Tokek kapet. Bila dia nak settle hutang katanya interest free. Tengok tuan-tuan. Ni ayat Quran ni. Kamu sembunyikan sampai masa dan ketika aku akan dedahkan. Pengakuan Tan Sri Sabaruddin Cik rahimahullahu taala. Inilah soal tuan-tuan. Bila kita buat kerja tak ikut cara Islam, dapat pemimpin haprak macam ni. Saya dah baca banyak kali, saya kata tunggulah. Banyak lagi skandal-skandal, pengakuan-pengakuan yang akan berlaku kalau Allah ingini. Sebab itu kontrak dia sebagai pengerusi bank rakyat tidak dilanjutkan. Faham tuan-tuan? Bukanlah saya nak masuk politik, tapi lebih kurang macam tu juga. Kan? Ni syok ni, esok khutbah balik Kedah kau-kau kan? Selangor tak boleh, sekali lagi Jaiz tangkap pula. Baik. Yang kedua, yang pendedahan Tan Sri Ani Arok, bekas pengurusi TND. Ingat tuan-tuan 1992 Adinda, blackout throughout Malaysia. Blackout ini adalah lakonan semata-mata kerana nak wujudkan IPP, Independent Power Plant. Ini pengakuan dia tuan-tuan. Ni Al-Baqarah 72. Tu cerita sebab tu kita ni baca Quran. Baru ni saya tengok TV, kadang-kadang tengok jugalah. Tapi kalau yang banyak dah bodek kerajaan mampus aku tak tengok. Lebih baik tengok wrestling pun bagus. Dah tahu orang memang dia bohong pun. Tapi puas hati bohong-bohong pun. Kan? Di asyik nak bodek kerajaan menyampah kita. Ni. Yang disebut apa? Tan Sri apa? Arni apa? Arok. Ani Arok. Ani Arok. Tuan. Saya dah simpan semua keratan ni, modal ceramah lah, cantik. Nak bukti ni, apa yang kita buat bila menyalahi Al-Quran, dia jadi macam tu. Kita mengangkat, kita memilih manusia-manusia yang tidak layak. Kalau kita tengok semula tuan, memang ada hadis Nabi tidak memberi satu jawatan kepada orang yang memintanya. Tetapi kita kena tengok perbahasan. Kalau yang memintanya ahlinya, kita kena bagi. Tengok Nabi Yusuf pun minta, bagi kat aku jawatan ini. Karena aku hafizun alim. Nampak tak? Kalau kata jawatan Bendahari Surau Seksyen 8, bendahari yang sedia ada kata lepas jawatan, saya minta, tuan-tuan kena bagilah. Bekas accountant, lebih kurang macam tu lah kan. Ahlinya bagi kat makna lintang bukang lah. Tak boleh, makna tak boleh. Dia bekas ahlinya. Contoh
Bukan makna ni lah, makna tempat lain lah. Makna ni bersama ya. Tapi yang ni dia warak pada ustaz, dia puasa, aku tak puasa. Mula-mula dia hantar SMS, dia kata macam biasa lah, dia selalu remind. Saya suka tempat-tempat kuliah ni dia remind ustaz. Kadang-kadang kita pun tersilap jadual, kadang-kadang berlaku. Kan? Kemudian datang yang kali kedua punya SMS bunyi lagi. Saya baca, wah hari ni ada majlis buka puasa. Ish, yang cerai kita tak puasa. Dia nak abang dia tu warak lebih daripada ustaz. Ni pun tak ikhlas punya kerja ni. Mudah-mudahan dapat rahmat banyaklah kena dia puasa. Saya terus terang tuan-tuan, buat puasa sunat ni lemah betul lah. Tak tahulah bila memang saya akui lah. Jadi tuan-tuan tak payah senyum kat saya lah, tuan-tuan bersama lah. Kan? Kalau tuan-tuan tu lebih macam makna, tak apalah makna senyum kat saya. Dia puasa hari ni, takkan hari ni baru mula apa. Kan? Saya yang tak tinggal tuan-tuan 6 hari bulan Syawal dan 9 Zulhijjah. Itu saya memang istiqamah. Isnin Khamis ni lemah semua tuan-tuan. Tak ada kekuatan lah. Sebenarnya kesemua ni kekuatan kurniaan Allah lah. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu. Itu dalil. Kalau bukan kerana niat, kalau bukan kerana kurniaanku dan rahmatku, kekuatan datang pada Allah, taufik pada Allah tuan-tuan. Baik. Itu pendedahan yang kedua tuan-tuan, kerana nak mewujudkan IPP tu. Kan? Dan yang kita semua sedia maklum, pendedahan Tun Musa Hitam. Kan? Mantan Perdana Menteri kata, ketika berlakunya peristiwa Memali, saya berada di China. Kan? Tun Musa kata tak ada, dia ada kat KL. Tengok tuan-tuan. Ingat Al-Baqarah ayat 72. Sampai masa dan ketika Allah kendaki, Allah akan gerakkan hati-hati manusia-manusia ini, dia akan buat pengakuan, pendedahan. Nah, sebab itu tuan-tuan, kesalahan kita kerana kita tak kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul. Kita wajib memilih golongan yang boleh dipercayai. Ahlinya makna orang yang boleh dipercayai dan berilmu. Itu banyak lagi yang belum dibongkar, betul tak? Tak tahulah, cuba tuan-tuan bayangkan kalau satu hari ditakdirkan Allah, kerajaan persekutuan bertukar tangan. Allahu Akbar. Macam-macam skandal. Tak tahulah kalau lepas sempat larikan fail, tak ada lah. Kan? Itu dia cerita macam Selangor dulu kan. Dia nak larikan fail tak boleh sebab ampau ni bijak. Kita dah guard habis semua dah. Kan? Esok pun macam itulah tuan-tuan. PRU 14 ni, kalau takdir kita menang, pastikan semua flight ditunda. Tutup semua. Apa pun tak boleh keluar lagi. Kan? Cerita dia. Kita nak cek habis-habisan. Tak boleh tuan-tuan, ni kerja Allah. Kamu boleh membohongi rakyat sampai masa dan ketika Allah hendak ianya diketahui secara umum, ia tetap akan berlaku. Al-Baqarah 72. Sebab tu kena banyak baca Quran. Macam ustaz tu sebut baru ni, ustaz apa doktor tu, saya tertarik dengan pandangan dia. Malam tu dia berkongsi ilmu dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Doktor apa, muda lagi, dia pandai taranum ni, nama apa tu, taranum kan. Dia pandai tajwid lah, dia mungkin bersyarah ikut. Apa yang dia sebut tuan-tuan ketika dia dengan Dr. Zulkifli itu yang menarik. Dia kata kita bercakap tentang Islam, kan? Tapi amalan kita bercanggah. Kan? Isteri pun tak tutup aurat. Dia sebut macam tu. Agak-agak dia kata kat siapa? Jadilah keluar TV boleh cakap macam tu. Kan? Cerita dia. Sentuhlah sikit, janganlah lurus sangat. Kan? Saya dah confirm dah orang tak panggil. Kan? Kalau panggil, si pemanggil tu kena pecat. Confirm. Kan? Cerita dia. Dan malam tu dia bicara tentang Al-Quran pun menarik. Dia kata, kita bukan niat nak mempelajari Al-Quran, nak memastikan bacaan kita betul sahaja, tetapi mengamal segala isi kandungan Al-Quran.
Memahami dan kita mengamalkan isi kandungan Quran. Cuma dia tak baca Al-Quran. Kalau saya bacalah. Bukan saya nak tunjuk pandai kan. Lebih kurang macam tu je lah. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Ada dalam Quran Al-Baqarah 121. Orang-orang yang diberi Al-Quran lalu mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan, mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Apa maksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan? Memahami makna ayat-ayat yang dibaca, kemudian mengamalkan segala isi kandungan. Kita baca Quran sampai hebat, boleh jadi Johan lah tu, imam Masjid Kelana Jaya. Sedap semua dia kan. Dapat 30,000 pergi Mekah free. Tahun depan saya nak masuk lah, tak boleh tahan lah. Asyik dia orang kan. Suara saya tuan-tuan tak dengar lagi kan. Kalau gagal tilawatul Quran, saya nak masuk pencetus rumah pula. Kalau yang tu pun gagal, nampak-nampak kilauan emas lah. Tak ada lah, yang tu saya tinggal pun. Kan cerita gitu dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Sehingga Nabi Yusuf menyatakan, berilah tugas itu pada aku. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Negara hancur tuan-tuan. Percayalah. Dan kita dengar ratusan bilion hutang negara. Sedangkan radio, TV buat pengumuman LHDN tahun lepas saja 128 bilion cukai yang dipungut. Itu belum lagi termasuk keuntungan Petronas kan, custom and excise kan. Tapi persoalan ke mana pergi tuan-tuan? Ini lah. Sebab apa? Persoalan ilmu. Kita tidak meletakkan pemimpin negara dari kalangan orang yang boleh dipercayai dan ada ilmu. Kalau sekadar ada ilmu tak boleh dipercayai, itulah nasibnya. Yang kaya terus kaya. Itu di antara yang saya nak bawa sedikit sebanyak. Kemudian inilah tuan-tuan dan puan-puan ini disebut dalam hadis ke-137 riwayat Imam Muslim. Dalil ini tuan-tuan, kata guru saya yang telah meninggal dunia di Kedah, dalil pentingnya ilmu. Ilmu mendahului iman. Ilmu dulu, bukan iman amal. Ilmu mendahului iman, kemudian pasti apabila kita percaya yang menyusul ialah amal-amal soleh. Tuan-tuan boleh buka kitab hadis Imam Muslim, hadis ke-137, yang memang panjang hadis ni, saya ingat 2 muka surat. Tapi yang saya nak baca sebahagian sahaja. Yang ada kaitan dengan peristiwa Isra. Sebelum Nabi diperjalankan, apa yang berlaku? Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah. Fa nazala Jibril alaihi salam fa farraja sadri. Thumma ghasalahu mimma Zamzam. Thumma jaa bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afraghaha fi sadri thumma atbaqahu. Yang bermaksud bumbung rumahku terbuka. Dan ketika itu aku berada di Mekah. Sebelum Nabi diperjalankan tuan-tuan. Ini benda penting, ini pengajaran tentang ilmu. Kenapa? Karena kita semua juga sedang berjalan untuk kembali bertemu dengan Allah. Saya tak ingat ayat dalam surah apa. Ayat tu saya ingat, fafirru ilallah. Maka berbondong-bondong, berdoyon-doyon mereka datang kepadaku. Ni kita semua sedang berjalan ni, Isra. Ayat tak ingat. Baik. Jadi Nabi menyatakan pada malam beliau berada di Mekah, bumbung rumahnya terbuka. Lalu Jibril turun dan masuk ke dalam rumahku melalui bumbung. Kalau rumah kita orang masuk melalui bumbung, itu bukan Jibril, itu Malaun.
penyangak, penyamun. Sekarang tuan-tuan jaga tuan-tuan. Macam-macam taktik. Betul tuan-tuan. Syukurlah saya dah bagi tahu pada anak saya, anak gadis saya, menantu saya. Baru-baru ni datang. Dia orang tahu saya tak ada di rumah. Panglima besi tak ada di rumah, dia orang berani datang. Datang time aku ada memang aku lanyak. Kalau dia tak mampus, aku mati. Dua tu ya. Tiba-tiba datang dia orang nak cek gas di rumah kita. Jangan percaya tuan-tuan. Saya dah pesan anak gadis saya. Abah tak ada di rumah, siapa pun jangan benar masuk. Kecuali kamu kenal betul-betul keluarga kamu. Dia kata kami bukan orang jahat, jangan bimbang. Memang apa jahat pun. Di Sungai Petani beberapa bulan dulu tuan-tuan, dia pakai uniform TNB. Ada orang TNB ni, jangan marah pula. Kan? Ketuk pintu rumah orang tu, dia tahu dah, dia dah buat survey dah. Makcik ni tinggal seorang diri siang hari. Anak-anak semua pergi kerja. Saya daripada TNB puan. Sebab kami dapat maklumat ada masalah sikit rumah puan. Dia ni pun lurus sangat. Habis tuan-tuan. 12,000 nilai barang kemas. Tolong muslimat lah. Janganlah. Sekarang ni memang orang jahat banyak betul. Jadi kalau rumah kita pun bumbung terbuka, cek tengok. Bukan Jibril ni, ini Malaun mana pula masuk. Kan? Saya cukup bimbang. Kemudian selang sehari datang pula. Duk tanya pula, ni kereta ni siapa kereta? Kan? Lepas tu dia kata tak apalah, terima kasih lah. Anak lelaki saya jawab, tuan kereta ni tak ada, dia pergi Kuala Lumpur. Dia kata dia nak bersalaman dengan anak saya. Jaga-jaga ke tuan-tuan? Anak saya cakap dalam rumah lah, buka tingkap sikit lah. Anak gadis pesan, abang jangan. Nanti mana tahu kita salam dengan dia ke dia pakai black magic ke apa kan? Tu saya kata bagi tahulah kat dia. Aku nak salam tak boleh sebab aku OKU. Kan? Apa dia? Orang kuat UMNO. Macam-macam tuan-tuan. Jaga-jaga. Orang jahat cukup banyak. Macam-macam taktik. Kan? Tapi waktu saya ada, tak ada pun tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya datang KL ada. Bulan lepas. Geng Kora. Tahu Kora? Tuan-tuan tak tahu Kora? Istilah Kora. Tenyeh punya Pulau Pinang kata. Tenyeh puak dadah lah. Pukul 10 malam. Ketuk pintu rumah, nak RM30. Nak buat apa? Nak tebus IC. IC pun ada gadai juga. Macam mana? Nak bohong pun biarlah, bagi betul sikit. Tanya Ustaz Syarilung ada. Walhal saya tak kenal dia pun. Saya memanglah glamour, semua orang kenal. Kora pun kenal saya. Anak perempuan saya panik, dia tinggal seorang. Abang pergi tengok forum perdana dengan isteri dia. Jaga-jagalah tuan-tuan. Baik, kembali pada hadis tadi. Jibril turun ke dalam rumahku melalui bumbung yang terbuka. Kemudian apa yang dilakukan oleh Jibril? Ini soal ilmu. Waktu iman amal tak betul tuan-tuan. Ilmu, iman, amal. Jibril membelah dadaku. Dikeluarkan hatiku. Dibersih dengan air zam-zam. Setelah ianya bersih, Jibril datang sekali lagi kepadaku dengan membawa dulang emas. Jilan agak-agak dulang emas tu ada apa? Nasi Arab macam mana? Kan? Dalam dulang emas tersebut ada hikmah, ada ilmu. Dan ada iman. Tuan guru saya kata, lalu Jibril tuangkan hikmah. Yang pertama yang dituangkan ke dalam dada Nabi, ilmu dulu. Ikut susunan hadis pun begitu. Yang kedua, baru dituangkan iman. Ini penting tuan-tuan. Tu sebelum Nabi diperjalankan. Setelah semua selesai, operation ni, Nabi pun naik ke atas buruk secara ringkas. Kenapa Allah perlengkapkan Nabi dengan ilmu? Sebab selepas ni Nabi akan berhadapan dengan bermacam-macam perkara. Ada yang dia akan melihat sendiri, ada yang dia akan merasa, itu je. Di antaranya seruan-seruan
Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kan? Nabi tanya Jibril, gerangan siapakah mereka ini yang menyeru nama aku? Tuan hamba jangan peduli, jalan terus. Setelah suara tidak kedengaran lagi, Nabi tanya sekali lagi. Itulah panggilan Yahudi dan Nasara. Kenapa dikaitkan dengan ilmu? Bila tak ada ilmu, tuan-tuan, kita terperangkap dengan tipu helah, tipu daya Yahudi dan Nasara. Akhirnya semua ajaran Islam kita tinggalkan. Betul atau tidak? Jadi saya nak jawab sikitlah. Satu wacana ilmu. Dan ramai ustaz-ustaz, tuan-tuan kena beli harakah ni. Harakah ni yang terbaik lah. Banyak modal-modal kita nak jawab balik. Harakah hari ni. Kalau nak tunggu Ustaz Meloyang, memang tak ada lah poin-poin yang kita nak cakap ni. Baik. Jadi tentang tadi panggilan seruan Yahudi dan Nasara. Dalam satu program wacana ilmu, tuan-tuan, salah seorang panel tu dia kata, negara Islam tidak semesti melaksanakan hudud. Itu dia, tuan-tuan. Lepas tu bangunlah ketika soal jawab seorang pelajar UIA, muda lagi. Sahabat saya ada dalam majlis tersebut. Dia kata, saya nak minta Syekh sekian-sekian nama, saya tak nak sebut nama dia lah. Syekh sekian-sekian nama, tolong jawab soalan saya. Tadi Syekh menyatakan negara Islam tidak semesti melaksanakan hudud. Saya minta Syekh kemukakan dalil Quran dan hadis. Syekh mangkuk tu kata apa, tuan-tuan? Saya tak nak jawab soalan ini. Oi, gentleman lah. Dalam Islam, Profesor Madia tu. Kan? Tak tahulah Profesor Kangkung lah, wallahualam lah. Kan? Dalam Islam, tuan-tuan, bila kita mendakwa, bawa keterangan. Al-Baqarah ayat 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah keterangan kamu. Bring your proof if you are truthful. Dalam bahasa Jerman, tuan-tuan. Kamu tadi baru tadi, profesor kata negara Islam tak semesti melaksanakan hudud. Karena dia kata tak kondusif. Hari ini dalam harakah kerajaan Kelantan menolak perkataan kondusif. Dah lama dah, tuan-tuan. Ajaran Islam saya dah sebut. Bagi tahu kat profesor mana-mana profesor jenis suka bodek kerajaan. Tolong rojoklah, tuan-tuan. Untuk mengkaji, meneliti pelaksanaan hudud, itu memang sepatutnya dilakukan. Tapi kalau nak kaji sama ada sesuai atau tidak, kondusif atau tidak, ini tak layak, tuan-tuan, kerana undang-undang hudud, undang-undang pencipta alam, jawapannya pada muka surat 858, tuan-tuan, ayat 67 Al-Hajj. Tuan-tuan dengar sendiri tafsiran para ulama. Tetapi dengan kezahiran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat manusia seluruhnya, maka mansuhlah syariat-syariat yang lain dan kekalah syariat Islam hingga ke hari kiamat sebagai syariat yang sesuai dengan segala tempat dan segala zaman. Kondusif bila-bila pun. Kita rojok Ish Zainuddin Hamidi, ayat yang lain, muka surat 735, surah ke-45, Al-Jathiyah, ayat 18. Saya tak nak baca, tuan-tuan cari sendiri. Kalau saya semua baca, tuan-tuan tak tengok langsung. Muka surat 735, tuan-tuan dengar. Ayat yang berbeza di segi makna, tapi tafsirannya hampir sama. Dengar. Tuhan telah mengirimkan agama Islam perantaraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama yang cukup lengkap isinya, terang dan mudah difahamkan, praktis untuk diamalkan, selaras dengan kepentingan dan hajat hidup manusia di segenap masa, tempat dan keadaan. Who are you, man, to say not conducive? Ni, tuan-tuan, inilah penyeru-penyeru Yahudi Nasara, ejen di Malaysia. Bila tak ada ilmu, kita terperangkap lah. Jangan kita takwil, oh ni seruan Yahudi Nasara Hajilan, Yahudi Nasara. Ejen dia banyak di Malaysia jenis ni. Tuan-tuan,
Dia Profesor Madya minta maaf sini pada Profesor, okeylah, saya respect lah. Ni Seko ni saya tak respect. Dia tak dikenali di dunia lain, tuan-tuan. Tapi saya nak kemukakan pandangan Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau menyatakan negara Islam layak untuk dilabelkan negara Islam apabila negara tersebut melaksanakan 5 sistem. Pandangan siapa kita nak terima, tuan-tuan? Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, pengarang kitab Fiqh Islam yang terkenal, tuan-tuan, beberapa jilid tu, yang menjadi rujukan mereka yang menguasai Al-Quran, bidang hadis, tuan-tuan. Yang ada ni semua pembodek je. Saya menyampah sungguhlah kawan ni, kan? Sebab dia tak nak jawab, dia tak gentleman. Patut jawab lah. Saya berdalilkan ayat ini, kewajib tak perlu melaksanakan hudud pun negara kita negara Islam. Bagilah. Tadi Al-Baqarah dah Tuhan ajar kita. Bila kita mendakwa dengan sesuatu dakwaan, kemukakan bukti dakwaan kita itu benar. Pertama, beliau menyebut sistem apa, tuan-tuan? Sistem pendidikan. Kena laksana. Tadi saya dengar ceramah dalam perjalanan nak datang sini. Ustaz Abdullah Khairi pernah datang sini tak? Tapi dia jaga-jaga, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sakit jantung, jangan duduk depan, duduk belakang-belakang. Dia jerit, silat-silat syahid. Dia main jerit saya beberapa kali, terpanjat malam tu cerai. Saya jemput dia berceramah di Sungai Petani. Dan sistem pendidikan Islam. Kita tanya, apakah sistem pendidikan Islam dimartabatkan dalam negara kita? Kita tidak menolak sistem sekular pun penting, tuan-tuan. Soal maths, matematik, sains apa ni, kan? Penting. Benda yang perlu kita ambil tahu juga. Betul tak? Tapi tak boleh abaikan agama. Yang kedua, sistem sosial. Tengok tadi macam ayat An-Nisa 58. Ulama meletakkan ayat An-Nisa 58 ayat tentang sistem sosial. Siapa yang layak mengetuai, mengurus kehidupan masyarakat? Apa kriteria yang perlu mereka miliki? Tuhan ajar lama dah. Kita tak ikut. Yang ketiga, sistem ekonomi. Bukan pandangan saya, tuan-tuan, pandangan ulama yang diiktiraf. Kalau compare dia dengan Dr. Suqadawi, mungkin dia bawah sikitnya. Kalau compare dengan Profesor tadi Akceroy tu, nowhere. Kan? Ni semua pembodek ni lah seruan Yahudi Nasara, tuan-tuan. Kita terperangkap, oh sebab dia Profesor Madya, bidang agama. Wish, nilai macam tu susah. Wahbah Zuhaili ulama besar. Yang ketiga, sistem ekonomi. Yang keempat, beliau menyebut sistem perundangan. Ini, tuan-tuan, tak payah profesor lah, saya pun boleh jawab. Muka surat 16. Kewajipan khalifah yang mengurus, mentadbir kehidupan manusia di dunia, menjadi kewajipan mereka melaksanakan undang-undang Islam. Dengar elok-elok. Siapa kata tak ada? Kan? Betul Pak Syed lah? Pak Syed bila pun sokong saya. Dulu, kini, selamanya. FRU datang, Pak Syed tinggalkan saya. Balik awal lah saya seorang-seorang. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu dan syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Selagi, tuan-tuan, wahyu dan syariat Allah tidak ditegakkan, kehidupan kita tidak teratur. Betul tak? Percayalah. Baru ni kuliah Zohor saya di Telekom, tuan-tuan. Sekumpulan polis datang. Ingat nak tangkap saya. Rupanya dia orang ada kursus. Oh, ramailah duduk, 5-6 orang, cantik. Saya lanyak polis pula hari tu. Bukan senang, tuan-tuan, dia nak dengar saya. Kan? Saya tanya pertama, ni ada bawa pistol? Ada. Peluru simpan, jangan nanti tertembak saya mati pula. Nanti panah-panah bukan boleh kira hampa ni, ketawa. Saya kata, saya nak tanya datuk-datuk sekalian. Ikhlas jawab ni.
Hari ini jenayah dalam negara kita teruk atau tidak? Oh, teruk Ustaz, teruk. Datuk nak tak kepada hudud? Datuk yakin tak? Apabila undang-undang Allah dilaksanakan, paling tidak pun kita dapat minimumkan jenayah. Oi, kami ndak lah Ustaz. Tengok. Kena yakin. Sebab tu Sultan Brunei. Who are we to say wait? Itu perkataan. Kan? Siapa kita nak kata tunggu? Kan? Walaupun kita akan difitnah. Itu teori manusia semata-mata. Dia yakin tuan-tuan ni kita nak akidah ni. Dahlah Sultan Islam. Kaya pula tu. Kita bukan Sultan. Sengkek. Apa kedana. Tak mau hudud. Tak mangkuk hayunnya kerja kah? Kan? Fasa pertama sedang dilaksanakan di Brunei. Dia ada 3 fasa tuan-tuan. Saya yakin ucapan teks beliau tu beliau kaitkan dengan Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki? Undang-undang siapa yang lebih baik daripada undang-undangku bagi kaum yang yakin? Sultan Brunei termasuk dalam golongan kaum yang yakin hanya dengan undang-undang Allah. Hari ni tuan-tuan kena belilah. Memang best lah. Harakah hari ni termasuk huraian Ustaz Zainuddin Hashim ke apa? Kan? Itu memang yang doa Ustaz. Doa tadi apa Ustaz? Ana tak apa tu, apa roba tu. Wabil Islam Dina tu kan? Dia hurai apa maksud redha dia. Termasuklah tadi tentang meyakini hanya undang-undang Allah jalan penyelesaian. Tu cerita dia. Nah, sistem perundangan. Saya kata lagi kat polis sajalah nak usik dia orang sikit. Esok bila laksana undang-undang hudud datuk-datuk dah tak ada kerja, kami bagi pencen awal. Dah pencen awal, kerja tak ada. Jenayah dah tak ada. Kan? Oh, dia kata kami pun mau. Kan? Sekarang tak selamat tuan-tuan. Bukan banduan yang kena tembak, polis pula kena tembak balik awal. Kan? Tu sebab tu saya ni cukup ambil peluang lah. Kalau ada polis kau, saya cukup syok. Sekali tu tuan-tuan saya dijemput, polis ada, askar pun ramai di padang awam. Bagi tajuk lain, cakap tajuk lain. Puak-puak tu tak jemput dah aku sampai hari ni. Ini peluang kita, lieutenant kenal lah, pegawai pemerintah semua ada. Saya tekankan soal hudud. Kan? Kita tak alim di segi pelaksanaan, tapi hujah kewajipan melaksanakan hudud ada kat saya. Yang kita susah hati sangat kenapa? Orang bukan Islam, kita kena rujuk Al-Maidah ayat 42. Fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Mereka tidak boleh dipaksa. Nampak tak tuan-tuan? Kita ada mahkamah sivil. Kan? Hukum mereka. Ada bayinah, ada keterangan. Mereka melakukan kesalahan. Boleh, tak ada masalah. Mereka tak akan terlepas. Tapi tak boleh dipaksa dengan undang-undang kita. Al-Maidah ayat 42. Apa yang susah sangat? Kelang kabut tak kondusif lah. Hari ni dalam akhbar kataan kondusif, jangan layan, tolak. Kelantan dah lama dah sebuah negeri yang kondusif untuk melaksana, untuk merealisasikan pelaksanaan hudud tuan-tuan. Kalau nak tunggu Tok Guni Aziz kata nak tunggu kondusif sampai kiamat tak laksana hudud. Jadi tuan-tuan kena menilai elok-elok ni. Yang kelima, sistem pemerintahan. Bila penguasa tidak menunaikan tanggungjawab sebagai pemerintah, ini yang berlaku. Yang saya sebut bulan lalu. 14 Mac yang lalu, apa yang berlaku? Apa dia, mana? 14 Mac, tak ingat? Alamak. 12 Jun, World Cup. Sampai 13 Julai, jangan lupa tu. Kan? Tu dia cerita saya bab bola cukup minat tuan. Hafal habis semua pemain-pemain. Dengan manager-manager pun saya kenal. Anak saya kata, abah ni ingat Quran hadis, orang pun apa-apa. Saya minat bola sepak, saya minat. Saya dulu salah satu top dah tuan-tuan. Tapi saya memang height saya rendah, tapi saya goalkeeper. Betul.
Terbang sana, terbang ni, semua masuk gol, mangkuk semua. Kan? Striker pun saya main, goalkeeper. Saya minat dua tu lah, striker dengan goalkeeper lah. Cerita dia begitu dah. 14 bulan 3 yang lalu, Pesta Muzik Asia di Bukit Jalil yang meragut 6 nyawa remaja. Kenapa? Karena sistem pemerintahan tidak dilaksanakan. Tolong bagi tahu kat profesor-profesor hak kaki bodek kerajaan. Tanggungjawab kerajaan pemerintah begitu jelas, tuan-tuan. Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah, dengan kuasa yang mereka miliki, mereka mendirikan solat. Pemimpin mesti wajib dari kalangan orang yang solat. Lain kali tuan-tuan berhati-hati nak pilih pemimpin. Hak tak solat jangan letak sebagai calon. Sebab kita orang Islam. Kita yang memperjuangkan Islam ni pastikan yang nak bertanding itu kalangan orang-orang yang solat. Macam saya boleh lah kalau tak jadi calon. Tuan-tuan tak calon pun PRU 14 saya nak masuk insya-Allah. Nak bertanding Parlimen Sungai Petani, tiket bebas. Logo saya cap penumbuk tuan-tuan. Siapa tak undi saya tumbuk hilang. Wa atawuz zakah, mengeluarkan zakat. Memerintah rakyat solat. Sekiranya terdapat di kalangan rakyat yang tidak solat, takzir. Mengeluarkan zakat, memerintahkan rakyat mengeluarkan zakat. Zakat negeri tuan-tuan ni masya-Allah tahun berapa? Tahun 2012 450 juta. Dibelanjakan 411 juta. Tu dia betul-betul belanja. Patutlah mewah sangat kan. Alhamdulillah kan. Kalau sahabat saya tu dalam golongan asnaf fi sabilillah lah. Dulu sewaktu kerajaan dulu tuan-tuan dapat 300. Sekarang 1000 hari raya. Ini sepatut macam tu. Wa amaru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa nahaw 'anil munkar, mencegah segala bentuk kemungkaran. Ini terbalik. Mereka yang membuka ruang kepada kemungkaran, betul atau tidak? Akhirnya 6 nyawa remaja tuan-tuan. Remaja mati kerana Pesta Muzik Asia 2014. Ini 5 sistem. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi bila kita dengar hujah Dr. Wahbah Zuhaili, negara Islam, salah satu syaratnya pelaksanaan sistem perundangan Islam. Sebagaimana dalam ni, khalifah juga dipertanggungjawab untuk melaksanakan syariat Allah. Baik. Itu di antara dalil tuan-tuan. Saya kaitkan sedikit dengan peristiwa Isra, di mana suara-suara yang memanggil Muhammad itu, dan begitu juga seterusnya yang lainnya. Kalau kita melihat sedikit, kita sentuh soal pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra. Nabi menghidu bau yang harum. Kubur siapa tuan-tuan? Kubur Masyidah. Siapa? Wanita yang berjaya mempertahankan akidah. Hebat. Tapi bukan dia ya, saya nak cerita orang lain pada. Dalam suratul Kahfi, Tuhan rakamkan kisah 7 pemuda. Ayat ni penting tuan-tuan dengar. Bukan saya nak kata kat siapa-siapa, peringatan untuk kita bersama. Ayat ke-13 suratul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah, lalu Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Mereka dipaksa supaya menyembah berhala oleh sultan mereka, raja mereka. Mereka enggan, mereka meninggalkan majlis tersebut kerana mereka mengenal Tuhan, tuan-tuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dalam surah Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, bukan berhala.
Lalu mereka meninggalkan majlis tersebut, masuk ke dalam gua seorang-seorang hingga genap 7 orang. Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Apa pengajaran tuan-tuan? Bukan soal akidah saja. Ni ayat Al-Kahfi 13. Ayat ini menyatakan kepada kita, yang mudah menerima kebenaran ialah golongan muda. Tengok program Ustaz Zaidul. Orang muda. Mereka suka. Mereka nak dengar yang benar. Yang susah menerima kebenaran ialah tua-tua bangka. Bukan orang sini. Dah ada tempat lain. Tuan-tuan tak percaya, kita dengar tafsir. Bukan saya nak kata siapa-siapa. Semalam macam tu, bila kita baca ayat ni, orang tua lah. Apalah ustaz ni? Tu kata tua bangka tak boleh terima. Tu contoh tu. Dalam saya baca ayat tu, dia kata saya tak betul lagi. Saya baca ayat Quran tuan-tuan, saya kemukakan dalil, dia tak boleh terima. Begitu juga kalau orang tua ni yang dia berpegang dengan akidah Islam ini memang contohlah kalau tak faham, kalau yang akidah dia karat hijau, memang confirm hijau sampai mati. Tapi kalau akidah karat biru tuan-tuan, balik awal. Tuan-tuan dengar ayat ni. Tafsiran dia tuan-tuan, tafsiran dia pada muka surat 716. Dia sebut di sini ayat 717. Menurut keadaan manusia turun-temurun, anak-anak muda lebih mudah menerima kebenaran berbanding dengan orang tua-tua yang telah tenggelam di dalam kesesatan. Jadi kita nilai muhasabah. Di mana kedudukan kita. Sebab tu ilmu ni penting tuan-tuan. Tapi kalau kita tua pun, saya pun kategori kilauan mas ni. 60. Makna tak apa, baru 30. 40. Nampak macam 30 pula. Nampak je lah, tapi sebenarnya 40 lah. Cerita dia tuan-tuan, bukan ngata siapa-siapa, ini kenyataan Quran. Sebab itu peristiwa Isra' wal Mi'raj juga mengajar kita tentang kepentingan akidah. Akidah mantap apabila ada ilmu tuan-tuan. Beli kereta Bentley 1.3 juta. Imported ni baru sampai. Dia bagi kunci apa, mungkin tak pakai kunci dah. Tahu tak boleh nak start. Enjin tak boleh on. Sebab enjin dia rosak. Kalau enjin rosak, akidah rosak, segala-galanya rosak. Betul tak? Kereta hebat Bentley. Mana England mah? England lah. Dia datang. Tapi enjin rosak tuan-tuan. Tak boleh nak naik. Tak boleh nak pandu. Sebab apa? Akidah dah rosak. Tapi kalau enjin boleh on, tak ada ilmu, boleh pandu tak? Ada seorang driver Affin Bank tuan-tuan. Saya ada kuliah di Affin Bank. Dia bawa kereta Mercedes 7 Series. Dia kata dia kena pergi kursus 7 hari. Nampak? Bukan boleh tahu pandu tuan-tuan. Dia kena ada ilmu. Nampak? Tapi kalau akidah rosak, yang boleh pandu pun tak boleh pandu. Cerita begitu. Jadi di antara saya nak kupas bahawasanya ilmu itu penting. Akhir sekali yang ketujuh. Kenapa ilmu itu penting? Jawapannya tuan-tuan terkandung di dalam surah Al-Muddathir ayat 45. Bulan depan 29/6 hari pertama puasa. Jadi yang tu kita buat ceramah adalah setengah jam kan. Kenapa tuan-tuan? Ya, bahaya kejahilan dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Dalam Islam tuan-tuan, kita tak boleh cakap sesuka hati. Kalau kita tidak memahami soal belok agama, tolong lebih baik kita berdiam diri. Kita cakap lebih kurang, dia akan merosakkan akidah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir ayat 45. Saya baca ayat 42 hingga 46 yang selalu saya baca. Kenapa golongan ini diazab di dalam neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Penghuni syurga bertanya kepada penghuni neraka, mengapa kamu berada dalam neraka ini? Golongan pertama menjawab, kami dahulu tidak solat. Bulan Rejab
bulan Nabi menerima kefarduan solat. Tolong jangan tinggalkan solat. Puak-puak yang tak solat tu kadang-kadang sombongnya tu. Datang cabar ustaz. Apa? Ustaz ingat ustaz kaki solat ahli syurga. Saya kata betul. Saya tak kata saya ahli syurga. Dijamin syurga kerana solat. Tapi awak tak solat confirm ahli neraka. Dia kata macam mana boleh cakap benda tu? Baca ayat ni balik awal. Bainal abdi wal kufri tarkus salah, hadis Muslim. Ini ayat Quran. Ayat 42-43 Al-Muddathir. Kami dahulu tidak solat. Yang keduanya walam nakun nut'imul miskin, kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Tuan-tuan dengar makna. Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya. Orang kata hudud tak kondusif, kami tak kondusif. Kan? Hudud tak sesuai, kita kata tak sesuai, rosak dah akidah. Ini dia. Tak kisahlah siapa yang kata tak kondusif tu, walaupun profesor, jangan terima dulu. Undang-undang Allah tuan-tuan, mustahil undang-undang Allah tak sesuai zaman kita. Allah yang sama cipta kita tu. Kan? Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Jadi untuk mengakhiri dalam soal ilmu, Al-Isra ayat 36 tuan-tuan dan puan-puan, Allah berfirman wala taqfuma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Ayat ini mengajak umat Islam jangan jadi pak turut, kata Dr. Hamka. Kita perlu memiliki ilmu. Ilmu pengetahuan dunia baik, apatah lagi ilmu pengetahuan agama. Hadis yang ke-6 mungkin lepas raya nanti insya-Allah kita akan hurai dengan ilmu agama tuan-tuan, manusia jadi baik. Jadi itulah untuk malam ini, kewajipan menuntut ilmu sebagaimana yang tuan-tuan telah laksanakan selama ini, dan seksyen 8 ni dia kata setiap malam dengan majlis-majlis ilmu tuan-tuan diberi pilihan. Yang mana ustaz-ustaz yang tuan-tuan tak suka, tuan-tuan tak perlu datang. Kan? Ada pilihan. Kalau semua ustaz tuan-tuan tak suka, tuan-tuan jadilah ustaz. Kan? Jadi selesai masalah, kan? Tak ada berbalang siapa. Semua ustaz tak best, awak jadi ustaz. Selesai masalah. Jadi insya-Allah cerita panda lain kalilah kita cerita. Aduh. Pondok satu Malaysia 1,000, panda 74 juta. Inilah tuan-tuan nasib rakyat-rakyat yang bukan bodoh tapi tak berapa pandai. Kita diperkotak-katik, diperbodohkan. Pemimpin mengguna harta rakyat sewenang-wenang yang tidak sepatutnya digunakan. Jadi insya-Allah jangan lupa tuan-tuan, seperti biasa bentang sejadah. Itu cukup penting. Kalau saya lupa, tuan-tuan pastikan jangan lupa. Boleh? Mana? InsyaAllah tuan-tuan yang banyak menolong kami. Alhamdulillah, selalu saya sebut dalam mesyuarat di sekolah, seksyen 8 lah di antara penyumbang yang paling banyak lah. Diikuti dengan Muttaqin, Kelana Jaya. Ini 3 tempat, memang 3 tempat ni saja yang saya bagi bulanan. Sebab banyaklah sumbangan, boleh survive lah. Terima kasih. Moga-moga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesihatan, kita banyak berdoa, dapat kita menyempurnakan ibadah Ramadan insya-Allah 29 Jun yang akan datang. Ribuan kemaafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.